itu Syiah dan apa itu Sunni? Syiah ni yang saya tahu dia dia taksub pada Nabi Ali, ya Saidina Ali. Itulah yang saya tahu. Sunni pula bagaimana? Sunni tak tahu lah Sunni. Syiah ni pada saya macam dia terlalu taksub lah dengan Saidina Ali. Rasa macam yelah, kita kan Nabi Muhammad yang terakhir kan, patut dia kena ikut Nabi Muhammad lah. Tapi terlalu taksub, saya rasa macam sesat lah. Itulah. Dan apa yang abang rasa sepatutnya Jabatan Agama kita buat ni pada golongan Syiah yang mengamalkan Syiah di Malaysia ni sendiri? Pandangan saya rasa dia kena bantras lah. Mungkin kena ambil tindakan kat dia ke, bahawa ajaran tu tak betul. What Shia and what Sunni? Don't know? Well, don't feel too bad about it. You and I aren't the only ones. We took our camera to Friday prayer and stopped some folks to ask what they know about Sunni and Shia. You'll be surprised at the responses. Abang tahu tak apa itu Syiah dan apa itu Sunni? Syiah dengan Sunni tu tak berapa tahu lah, tapi tahu dia macam pemahaman lah. Pemahaman lah. Dia macam pemahaman dia macam mana? Secara detail lagi tak berapa tahu sangat. Ya. Okey, macam yang kita tahu basic lah. Pemahaman antara dia dengan Islam kita ni, Islam biasa kita agama ni, dengan dia punya pemahaman. Agak apa perbezaan dia? Tu tak tahu sangat. Sebab tak berapa tahu sangat lah ni. Macam dengar sikit-sikit. Yang last, abang rasa Syiah ni dia macam mana? Dia sesat ataupun tidak? Rasa macam tak tahu. Tak berani cakap. Okay, terima kasih. Okay. Is this over time the Shia tradition developed practices that the Sunnis believe is alien and foreign. So self-flagellation during the Ashura, right? The images after the fall of Saddam Hussein, you saw this migration of pilgrims. Every time during Ashura, they would go to Karbala and they would engage in the practice of self-flagellation, which is completely foreign to Sunni practices, right? And then there's also the controversial issue of mut'ah, which is temporary marriages. So Sunnis tend to point to these to show that, look, this is sesat, you know. But again, the question here is we cannot let these small things obscure us from the real issue, which is the question of leadership of the. Dan Syiah, kedua-duanya adalah bahagian daripada masyarakat Islam lah. Jadi ada yang bermazhab Sunni, ada yang bermazhab Syiah. Kan? Jadi sebenarnya perkara Sunni dan Syiah ni, sebelum kita pergi lebih jauh lah, membuat penelitian tentang perbezaan di antara kedua-duanya, pertama sekali kita nak katakan bahawa kedua-duanya adalah dari satu keluarga. Jadi sebelum ianya berbeza, ianya adalah maksudnya mempunyai persamaan. Itu pertama yang pada pandangan saya kita perlu tekankan. Jadi sekarang ni ramai orang menimbulkan contohnya isu sehingga menjadi perdebatan. Tak kira lah sama ada dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk penulisan, atau di dalam alam cyber. Jadi dah seolah-olah macam satu benda yang kecoh pula, Sunni Syiah. Yang ditimbulkan ialah perbezaan. Sehingga lupa yang di situ ada persamaan. Sebelum berbeza, ianya bersama. Bersama di dalam mempunyai Tuhan yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sunni pun bertuhankan Allah yang Maha Suci. Subhanallah, Maha Suci Allah. Syiah pun sama juga, bertuhankan Allah yang Maha Suci. Tak adalah kata kita temu ramah interview Sunni, dia kata dia mempunyai Tuhan yang berbeza daripada Syiah. Kita temu ramah Syiah, ia akan mengatakan dia mempunyai Tuhan yang berbeza daripada Sunni. Tak ada. Tetapi yang ada ialah
tudingan-tudingan. Mungkin kita jumpa sebahagian orang yang akan mengatakan bahawa Syiah mempunyai kepercayaan sedemikian tentang ketuhanan. Tetapi kalau kita pergi cari seorang yang pakar, yang ahli di dalam pegangan Syiah, i'tiqadat Syiah, sesuatu yang berbeza daripada tudingan yang kita dengar. Baru-baru ni, kecoh. Sehingga di dalam akhbar keluar buletin-buletin yang khas, maksudnya sehingga 4-5 muka surat mengatakan Syiah percaya bahawa Tuhan itu jahil. Kita pergi carilah Syiah yang bukan alim ulama lah. Satu Syiah yang bukan alim ulama, Syiah yang biasa, yang bukan mempunyai pendidikan agama pun, dia akan merasa pelik. Bagaimana kita mengatakan Tuhan itu jahil, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha sempurna. Sifat kejahilan itu bertentangan dengan sifat kesempurnaan. Saya kata ini adalah tuduhan yang tak masuk akal. Bukan Islam pun tidak akan mengatakan bahawa Tuhan itu na'udzubillah jahil. Jadi itu contoh perbezaan. Banyak lagi perbezaan yang ditimbulkan yang akhir sekali ternyata perkara itu hanya berbentuk fitnah yang tidak mempunyai asas sama sekali. Jadi dari rumpun yang sama, dari keluarga yang sama, pertama sekali berpegang kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada ilah, Tuhan yang layak disembah. La ilah, kan? Illallah, kecuali Allah yang maha suci, yang maha sempurna. Tak kira Sunni, tak kira Syiah. Jadi di mana yang berbeza dari segi ketuhanan? Adalah perbezaan yang berbentuk juz'i, yang berbentuk orang kata contohnya bila nak berbahas di dalam ilmu kalam. Dia macam-macam dalam fikiran dia. Dia kata macam kalau Syiah tu kalau dia mengucap dua kalimah syahadah tu dia masukkan nama Saidina Ali. Kalau orang Syiah tu solat, dia kata dia ada letak batu dekat depan. So this kind of perception dan has never been corrected. Padahal itu bukan batu, itu tanah. Jadi kalau diperhalusi hukum hakam fiqh atau di dalam ahli sunnah pun, Imam Syafi'i pun mempunyai kenyataan yang menyatakan afdal sujud di atas bumi. Boleh rujuk kitab-kitab Imam Syafi'i di dalam kitab ahli sunnah sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Syiah, sujud di atas tanah dengan apa yang ada pada mazhab Imam Syafi'i, afdalnya sujud di atas bumi adalah sesuatu yang sama, yang tidak bercanggah. Cuma masalahnya kita dah di sini biasa sujud dalam masjid dengan kapet, dengan permaidani. Bila kita tengok orang sujud bawa tanah, sujud di atas tanah, jadi sudah menjadi benda yang menjadi bahan tuhmahan. Sedangkan kalau dirujuk kitab-kitab fiqh di dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada persamaan dengan Syiah. Sembah berhala. Kami menyembah Allah SWT yang Maha Esa. Jadi mustahil kami menyembah batu. Kami mempunyai akidah tauhid, berpegang pada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kami lakukan ialah sujud di atas tanah seperti yang ada di dalam mazhab Imam Ja'far Sadiq, cicit Nabi, yang menjadi guru kepada imam-imam mazhab yang lain, yang mempunyai pengiktirafan kata-kata daripada imam-imam mazhab yang lain. Tanah Karbala, yakni tanah tempat makamnya Saidina Husain, kan? Tetapi apakah tanah tersebut daripada Karbala menjadi penyebab kepada kesyirikan? Kita tanya orang tersebut, kenapa dikatakan sebagai syirik? Kenapa tanah Gombak tidak syirik contohnya? Kalau tanah dari tempat lain tidak syirik. Jadi itu terpulang kepada akidah orang tersebut. Kenapa kita bila sembahyang kita sujud di atas gambar masjid tidak syirik? Kerana kita tidak ada etikat tentang ketuhanan apa yang berada di hadapan kita itu. Kita sujud di atasnya, bukan sujud kepadanya. Berbeza. Imam Syafi'i pun mengatakan
afdal sujud di atas bumi, bukan kita sujud kepada bumi. Karena orang Syiah bukan sembah tanah, bukan sembah batu, tetapi sujud meletakkan tempat yang paling mulia di atas tempat yang seolah-olah bagi umat manusia secebis tanah yang tidak ada nilai. Maka simbolik berhadapan dengan Allah yang Maha Agung, kita meletakkan kepala kita, anggota badan yang paling mulia, sebagai kemuncak perhambaan, kemuncak penyembahan kita kepada Allah SWT. Sejak akhir-akhir ini pun kerap kita dengar kadang-kadang menyatakan tentang kenabian, sehingga ada yang menuduh Syiah mengatakan bahawa sepatutnya wahyu turun kepada Sayyidina Ali, tetapi silap turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini samalah seperti perkara yang kita sebutkan tadi. Ini adalah satu fitnah lah, satu tohmahan. So, sekiranya ada yang mempunyai akidah yang sebegini, yang mengatakan sepatutnya wahyu turun kepada, tak kira lah Sayyidina Ali ataupun orang lain sesudah Nabi Muhammad, jadi orang ini bukanlah orang Islam. Jadi tidak tergolong daripada golongan muslimin. Jadi kami Syiah adalah sebahagian daripada umat Islam. Jadi kami tidak mempunyai akidah yang sedemikian. Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad SAW, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khataman nabiyyin. Kan? Bahawa khatam, penutup segala nabi-nabi adalah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada satu orang yang mengaku Islam tapi bercanggah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana keislamannya itu? Tak kira lah Sunni ke Syiah ke apa saja mazhab, kalau dikatakan dalam Islam tidak bercanggah dengan Al-Quran. Jadi ini adalah satu fitnah semata-mata. Kerana Sayyidina Ali bagi kami adalah khalifah, adalah penggantinya Rasulullah, adalah seorang imam, adalah seorang pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi bukanlah seorang nabi. So why are we still very wary of Shia Islam here in Malaysia? I think it's partly because it has become completely sidelined, overshadowed in the sort of the Malaysian, conception of identity, right? Like, it's sort of like why we're so upset about Jews. There are no Jews around, or maybe they were at one point, they were expelled. I don't know, right? But because the less we know, the more we react out of fear and ignorance, right? And I think that's the thing with Shia. A similar kind of way of looking at it, you can apply it to the Shia case as well, right? We're very ill-informed about Shia Muslim. Most of us don't know any Shias. Most of us find the practices weird, right? So we react out of suspicion, and we take what we hear more seriously than anything that we've really encountered, right? When the right thing to do would be to pause and reflect. The question of Malay politics, right? Malay politics have always been premised on conformity, right? So we have to conform, and whether it's through the feudal institutions, whether it's through racial politics, whether it's through religion in this case, conformity is very, very important. And so anything that's different, we demonize them, and we say that they have to be corrected into the kind of mainstream way of thinking, right? Which is, they call it sometimes it's called Islam, but most of the time it's just really Malay supremacy using Islam as a way to get people to conform. Islam itu terbagi pada dua golongan. First, Sunni dengan Syiah. Sunni ini dia berdasarkan daripada apa yang dikeluarkan oleh ijma' sahabat. Dan Syiah ni pula dia adalah satu kelompok Islam yang memperjuangkan nasib Sayyidina Ali. Bagi abang, pada pendapat abang lah, Syiah tidak sesat. Mereka hanya pengikut daripada kelompok Islam yang menyesal, yang marah dengan tindakan sekelompok Islam yang lain, yang tidak
yang tidak menuntut bela tentang kematian Saidina Ali ni. Firstly lah, Islam tu hanya satu. Islam tak berpecah. Islam tak ada Sunni, tak ada Syiah. So apa yang kita perlu fahamkan kepada semua umat manusia, Islam tu hanya satu. Di bawah satu kepimpinan. Okey. Dan Syiah sebenarnya cuma salah fahaman mengenai apa yang telah berlaku. Sekiranya Jabatan Agama Islam dapat kembali membentuk masyarakat ni, saya rasa tak ada jadi masalah untuk menjadi satu masyarakat yang bersatu kembali. Itulah dia, benda ni dah lama benda ni kan. So agak susah sikit. Saya rasa macam kalau boleh tu bagi kesedaran lah, banyak bagi ceramah pasal benda ni semua kan. So dia orang boleh sedar lah yang dia orang buatan dia orang tu memang salah lah. Tak betul lah. Abang ada pernah jumpa ke dengan orang ataupun? Saya tak pernah jumpa, tapi dalam YouTube tu saya pernah tengok banyak lah. Kalau macam dia orang buat upacara dia orang tu macam nampak macam tak betul sangat lah kan. Dia tak kena lah.